Yang ni okey. Satu lagi pun macam dah nak siap dah ni. Okey gak, cantik. Alright. Dah 2 hari dah saya duk design dan 3D print untuk next project, untuk next video ni. Alang-alang tu saya nak share satu benda yang saya dah hold dalam setahun setengah macam tu lah. Cerita dia macam ni. 1 tahun setengah lepas, Tuan Haziq daripada Ajar, platform YouTube Ajar tu lah kan, yang buat content education juga, dia ada tanya saya tau, saya tak nak buat subscription ke, atau boleh kata dapatkan sumbangan daripada supporter platform Berani Buat. Dia tanya macam tu. Saya jawab, masa tu lah setahun setengah lepas, saya tak buat subscription ni sebab saya rasa serba salah. Saya tak tahu nak apa yang saya nak bagi pada orang yang jadi geng penyumbang Berani Buat. Kalau saya buat content education yang special untuk penyumbang ni, saya rasa macam tak best sangat. Sebab tujuan Berani Buat ni, saya nak buat content education yang semua orang boleh akses. Saya tak nak limited pada certain group saja. Saya tak buat sebab rasa serba salah tu. Tapi sejak Berani Buat ni dah masuk stage yang kedua, saya dah pindah studio baru kan, dah ada tanah yang besar, tak ada besar sangat tapi dah ada ruang tanah untuk buat projek luar. Saya buat bengkel kayu sebiji kat situ, saya buat indoor studio yang not bad, besar, improve lah daripada sebelum ni. Saya punya content banyak improve. Kalau dulu macam simple-simple je, sekarang dah banyak projek-projek yang cool kan. Saya buat projek cool, masukkan elemen education dalam tu. Tapi itulah, untuk improvement tu saya perlu keluarkan banyak lagi. Banyak dari sudut masa saya punya tenaga, saya punya stres, saya kena spend lebih banyak stres. Dan yang paling susah untuk saya kawal adalah kewangan. Saya bagi contoh. Masa peringkat awal Berani Buat, dalam 1 bulan saya boleh produce lebih kurang 20 video setiap bulan. Banyak kan? Income masa tu lebih kurang dalam 5,000 ke 8,000 ringgit setiap bulan. Lebih kurang lah, kejap naik kejap turun. Sekarang, bila saya dah masuk stage yang kedua, 1 bulan tu saya tak boleh produce banyak video macam sebelum ni. Sebulan tu lebih kurang 6 video hingga ke 12 video je saya boleh buat. Sebab setiap video saya spend lebih banyak effort. Tu yang take time tu. Sebulan boleh dapat dalam, dia naik lah dalam 6,000 hingga ke 12,000 ringgit setiap bulan saya boleh dapat income. Ini income. Kita cerita pula overhead. Sebulan kalau dulu saya perlu spend dalam 6,000 ringgit hingga ke 7,000 ringgit sebulan untuk cover overhead. Sekarang setiap bulan saya kena spend dalam 8,000 hingga ke 10,000 ringgit. Mungkin ada yang tertanya, kenapa sampai 8,000 overhead bulanan untuk buat channel content je pun? Asal sampai banyak sangat 8,000? Dalam overhead Berani Buat, 4,000 ringgit untuk sewa studio sahaja. Dan saya bayar gaji saya selaku host, editor semualah dalam 3,000 ringgit setiap bulan. 4,000 campur 3,000, 7,000. Ada banyak lagi nak kena bayar. Saya punya studio punya internet, subscription entah apa benda lah. Contoh server, software yang saya duk design 3D ni semua berbayar. Video-video saya guna lagu yang ada lesen, tu semua bulanan dia tolak. Adalah dalam 1,000 macam tu. Dah 8,000. Bila sekali pandang macam ni, nampak macam cukup. Tapi sebenarnya ada banyak lagi hidden cost yang orang tak perasan. Contohnya, bila saya buat content education style Berani Buat, saya jenis practical. Bila saya ajar sesuatu, saya bukan sembang saja. Saya tunjuk benda yang saya nak ajar tu secara praktikal. Ini memerlukan masa, tenaga dan kos. Sebab tu tak banyak platform education content macam Berani Buat kat Malaysia. Komitmen tinggi. Contoh, saya pernah dapat sponsor RM40,000. Sekali dengar macam tu, macam masyuk. Tapi duit RM40,000 tu, saya gunakan fully untuk content. Masa tu saya gunakan duit untuk beli equipment bertukang, beli material untuk buat bengkel kayu saya ni. Saya buat seorang-seorang untuk jimat kos. Bila dah ada bengkel pula, saya kenalah buat education content yang menggunakan bengkel saya. Contohlah, bila saya nak ajar mengecat, saya tak boleh cerita cat saja. Saya kena buat sesuatu untuk dicat. Barulah konten tu menarik untuk mudah orang belajar. Orang senang nak belajar dan orang tertarik untuk belajar. Memang tools tu orang sponsor. Tapi nak kena beli kayu, beli cat, beli besi, beli skru, beli entah macam-macam saya kena beli. Ending dia, saya dapat duit tu, saya spend dalam sebuah projek. Dan
Untuk menjayakan projek tu, saya kena guna duit saya masuk dalam projek tu. Sebab itu overhead Berani Buat dia tak sama setiap bulan. Dia berbeza bergantung pada projek. Bila duit sikit, saya buat projek yang simple-simple. Bila ada duit simpanan lebih sikit, saya akan gunakan duit simpanan tu untuk buat konten yang lebih tinggi value dia. Sampai orang ingat saya kaya, padahal saya punya kewangan ni berombak. Saya guna untuk buat education content. Saya memang boleh survive, tetapi saya rasa rugi. Saya rasa rugi sebab sekolahnya ada, tapi saya seorang je kerja kat situ. Saya lah mengajar, saya lah jadi admin, saya lah tukang kemas, tukang sapu, saya lah tukang kebun. Jadi saya tak dapat nak mengoptimumkan sekolah ni. Saya tak dapat nak mengoptimumkan platform Berani Buat. Kalau tak, sebenarnya saya boleh buat lagi banyak content education yang menarik. Tapi memang ada kekangan masa, effort dengan kewangan. Saya boleh survive tapi tak boleh nak push sebab kekangan 3 ni. Jadi susahlah saya cakap ni sebenarnya. Jadi mulai hari ni, saya akan start saya punya Patreon. Patreon ni adalah sebuah platform untuk community support content creator. Untuk Berani Buat punya Patreon, saya buat 2 package. Untuk individu dan juga untuk syarikat. Untuk individu supporter, dia punya sumbangan setiap bulan adalah dalam $5 ataupun RM22. Dan untuk syarikat yang nak menyumbang, saya letak dalam $500 sebulan ataupun $2,200. Buat masa sekarang tak boleh guna untuk pelepasan cukai lah. Mungkin masa depan bila saya daftar nanti. First, saya nak disclaimer yang saya tak akan bayar gaji saya guna duit Patreon tu. Sebab korang kalau ada yang sudi menyumbang bulanan, duit tu saya akan gunakan untuk education content. Saya tak akan bagi duit tu pada pelabur ataupun gaji saya. Sebab saya ada pelabur, Berani Buat ada pelabur. Pelabur ni dapat income dia berdasarkan lebihan duit yang daripada overhead saya tu. Bila ada lebih, saya bagi pelabur. Perjanjian saya dengan pelabur Berani Buat adalah saya akan bagi duit pada pelabur mengikut saya punya keuntungan yang saya dapat. Keuntungan tu adalah daripada iklan. Patreon bukan iklan. Orang yang join Patreon Berani Buat adalah orang yang nak support program Berani Buat. Education content yang terhasil daripada Berani Buat itu disupport oleh Patreon. Duit yang dapat daripada Patreon Berani Buat ni akan digunakan pada bahan konten. Itu yang pertama. Akan guna untuk equipment content education. Dan ketiga, untuk tambahan tim produksi. 3 benda ni je akan improve Berani Buat dengan banyak. Saya tak perlu pening pasal bahan untuk saya buat education content. Saya punya equipment. Mungkin orang kata, equipment Berani Buat ni banyak je. Tak cukup. Nak buat education content banyak lagi saya perlukan. Contoh, saya tak ada oscilloscope. Modify sine wave tu macam mana, nak analyze dia punya wave. Oscilloscope tu saya tak ada untuk ajar benda tu secara praktikal. Saya tak ada thermal camera. Macam mana saya nak analisis benda yang berkaitan tentang haba. Saya tak ada radio wave analyzer. Yelah, tentang gelombang elektromagnet yang ada kat sekitar kita nak kaji ke apa kan. Saya tak ada benda tu. Saya nak analisis tahap kualiti udara. Tak ada juga tool macam tu. Semuanya kena beli. Harga dia semua beribu. Kalau saya nak pakai duit saya beli equipment macam tu, take time lah. Nak buat decision tu agak besar lah. Sebab harga barang beribu. Lainlah dapat sponsor. Tu kadang-kadang tool saya best-best ni sebab banyaknya sponsor. Tapi yang sponsor tu tools je lah. Bila nak buat projek tu, saya perlu keluarkan dana. Okay, tu pasal equipment. Dan satu lagi, saya boleh upah tim produksi baru. Khususnya editor lah. Editor video. Kalau saya ada editor yang sama level dengan saya ataupun lebih bagus daripada saya, akan memudahkan kerja saya. Edit video ni mengambil masa saya yang lama. Kalau dulu video simple-simple saya boleh edit sejam, 2 jam saya boleh settle edit satu video. Tapi sekarang nak edit satu video saya, bolehlah 1 hari saya perlukan untuk edit video. Kadang bila video saya tu jenis panjang, banyak benda saya buat, setiap part tu saya nak tambah penerangan, animation, sikit-sikit itu ini kan. Maybe sampai 2 hari boleh. Kalau video tu jenis susah sikit, bagi saya dah rugi masa kat situ. Patutnya orang lain boleh buatkan untuk saya. 2 hari tu saya boleh fokus untuk produce content education yang lain. Nak dapat editor yang macam saya ataupun lebih baik daripada saya, tak boleh gaji 2,000. Tak mau editor yang power ni gaji 2,000. Video editor yang power ni biasanya kita kena bayar dia lebih 3,000, 4,000 macam tu. Baru dia macam boleh pertimbangkan untuk jadi editor kita. Satu lagi soalan yang mungkin orang tanya bila saya request jadi Patreon ni adalah, berapa banyak duit yang saya perlukan untuk support Berani Buat? Saya rasa mesti ramai yang tertanya soalan macam tu kan. Ini jawapan saya. Saya kalau dapat
1000 sebulan daripada Patreon ni pun dah bantu saya dah sebenarnya. Tapi tak adalah bantu banyak sangat. Kalau nak optimumkan saya punya platform sekarang ni, saya perlukan dalam sebulan tu 6,000 ke 20,000 sebulan. Kalau betul-betul nak optimum, 6,000 ke 20,000 tambahan setiap bulan. Saya nak dapatkan editor, saya nak dapatkan cameraman, dan saya perlukan seorang engineer untuk bantu saya buat video. Nampak tu? Itu je dah makan kos ni. 3 orang ni tambah dah makan kos dah. Saya expect nak gajikan sama macam editor yang profesional. Bila ada team yang power macam ni, saya akan buat projek yang lebih gempak. Bila projek-projek education yang terhasil tu lebih gempak, dia punya kos bahan dengan kos equipment tu for sure akan naik juga. Jadi itulah, saya untuk optimum saya rasa sekarang dalam maksimum pun 20,000 sebulan untuk buat content education yang betul-betul mantap. Andai kata kalau berani buat ni dapat supporter yang banyak sampai lebih 20,000 sebulan, saya boleh sewa satu bangunan dan saya penuhkan bangunan tu dengan macam-macam tools. Tools yang boleh menyumbang pada education punya content. Ada engineer, ada scientist, macam-macam orang profesional saya nak letakkan dalam tu, hasilkan proper education content. Jadi dia akan lebih mantap lagi, gempak lagi lah. Itu kalau lebih 20,000 sebulan lah. Buat masa sekarang, saya just target untuk boleh cover saya punya expense berani buat ni, supaya saya boleh produce lebih banyak content ikut hard limit saya buat masa sekarang. Jadi kalau korang nak join saya punya Patreon, nak bantu berani buat ni untuk produce education content setiap bulan, boleh daftar ke Patreon berani buat. So itu je lah. Lepas ni setiap kali ending korang akan nampak lah nama-nama penyumbang Patreon setiap kali saya tutup video. Kalau tengok banyak lagi video education yang menarik, pergi ke YouTube channel Berani Buat. Dan kalau nak join saya punya grup Telegram, link kat bawah. Jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum.